Amiruddin, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang, yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Ali bin Samsudin, Pensyarah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, yang berusaha para pengetua dan guru besar sekolah-sekolah dalam daerah Timur Laut, seterusnya para pendidik yang berdedikasi sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari kedua webinar Mahir ICT khas, iaitu Bengkel Transformasi Kepimpinan Digital melalui penggunaan Microsoft Power BI. Majlis merakamkan terima kasih atas komitmen tuan dan puan menghadiri bengkel pada hari ini yang dianjurkan oleh sektor pembelajaran unit sumber teknologi pendidikan bersama jalinan kerjasama dengan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Dengan fungsi-fungsi asas berkenaan dengan Microsoft Power BI. Selanjutnya, bengkel ini pada hari ini mendedahkan berkenaan dengan saringan, penyusunan dan penjanaan visualisasi data yang berkesan. Selain itu, data yang harus dipilih adalah data yang dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat tanpa data yang mempunyai credibility dan juga konsistensi. Ia hanya akan membuatkan kita membuat justifikasi keputusan yang sia-sia dan ia tidak akan memberikan makna dalam pengurusan pendidikan kita. Jadi mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mutekan, untuk memastikan perjalanan program kita, mutekan mikrofon untuk perjalanan program kita tidak canggung. Okay. Jadi untuk tidak canggung dalam menguruskan data pada hari ini sekali lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin akan menjelaskan berkenaan dengan manipulasi data menggunakan soalan yang dapat menjana jawapan dengan keputusan yang seperti yang diinginkan oleh kita. Jadi pada hari ini kita akan lihat keupayaan fungsi kepintaran buatan Microsoft Power BI untuk membantu dalam visualisasi dan formulasi paparan yang lebih interaktif dan menarik. Sebelum itu, izinkan saya jelaskan perjalanan program pada hari ini. Sejurus selepas sesi perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin, kita akan ada sesi bergambar. Seperti mana yang tertera di hadapan paparan tuan-tuan dan puan adalah ini adalah mode Teams. Keunikan team adalah together mode yang kita boleh kumpulkan secara automatik tanpa perlu kita nak susun-susun. Sekiranya buka paparan kamera, dia akan disusun 100 orang nanti. Tapi lebih baik ramai. Saya harap pada penghujung nanti untuk kita buka. Jadi fungsi kamera untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga bagi meneruskan bengkel ini, saya ini dengan ini menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi Cikgu Fazli. Boleh nampak skrin saya? Boleh nampak skrin saya? Ya. Boleh. Ya, boleh. Ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan sambung daripada apa yang kita buat semalam. Okey, ada saya Okey. So kita akan sambung dengan bahagian yang seterusnya, iaitu memberi tajuk. Okey. Jadi bila kita dah buat report tu, kita perlu memberi tajuk. Macam mana kita nak beri tajuk? Okey, saya buka dulu bahagian itu. Okey. So kita pergi kerja yang semalam tu. Alright. Okey, so semalam tu saya dah save dekat dalam report PDPTL2. Okey. Alright. Okay. So yang ni sebenarnya saya dah perbaiki dia lah. Okay. Apa yang saya telah buat? Saya telah letak tajuk. Okay. Dan sebagainya. Okay. Okay. So mungkin saya padam ni dulu. Saya ubah semula supaya apa tu nanti yang ni sekejap ya.
Okey, saya pergi kat edit. Sebab saya nak ulang balik apa yang saya buat ni. So saya akan padam ni dulu. Okey. Alright. Okey. Dan saya cuba padam yang ni lah. Sekejap ya. Ambil masa sikit. Okey, so sekarang ni kita dah, semalam kita dah buat tajuk lah. Kita buat tajuk. Kita dah buat apa tu. Ini pun saya buat. Okey, saya nak tunjuk. Okey, so sekarang ni semalam kita sampai dekat sini. Okey, jadi sekarang kita nak letak tajuk dekat kita punya report. Okey, so apa yang kita buat ialah kita pergi dekat A ni, text box. Okay, kita klik saja dan kita boleh tulis dekat sini prestasi tahunan. Katakan yang ni adalah tajuk report kita. Okey, jadi kita boleh besarkan sedikit. Okey, kita boleh besarkan sedikit. Okey, supaya nampak cantik lah 2021. So kita bagi dia tengah situ. So dia akan jadi mewakili tajuk keseluruhan. Okey. Dan kita juga boleh ubah suai kita punya paksi Y dengan juga paksi X. Okey. Jadi macam mana kita nak ubah suai? Okey. Yang pertama ialah kita akan pergi ke kita klik kat sini dulu. Okey, kita klik kat sini. Okey, so kita nak ubah suai lah. Katakan kita nak letak harga kepada bilangan. Bulan kita tulis bulan-bulan. Contohnya lah kan. So apa yang kita kena buat ialah kita pergi dekat sini format. Okey, kita tekan format. Okey, dan kita cari dekat sini adalah apa tu? Dia punya paksi lah. Paksi Y kan. Contohnya paksi Y. Ya, iaitu paksi ni kita nak ubah tajuk dia. Okay, so first kita kena on-kan dia dulu. Okay, lepas tu kita klik dekat sini. Kita scroll bawah. Okay, so kita cari dekat bahagian tajuk. Mana tadi? Harga kan. Kita nak tukar kepada bilangan. So nanti kita tengok dia dah tukar kat sini. Nampak tak? So macam itulah. Katakan tajuk yang ni pula kita nak tukar juga. Okay. So kita pergi dekat sini. Keuntungan mengikut negara. Mungkin kita kata bilangan mengikut negara. Okay. So kita klik kat sini dulu. Kita make sure kita tekan dekat sini format. Sebab yang ni fungsi dia ialah untuk bagi bahagian untuk mencantikkan lagi lah tulisan-tulisan dekat dalam ni. So kita klik dekat sini. Okay. So kita cari title on. Okay. Lepas tu kita cari tajuk. Tadi dia tulis keuntungan mengikut negara kan. So sekarang kita ubah bilangan mengikut negara. Okay. So maksudnya kita boleh ubah suai lah mengikut apa yang kita nak. Okay. Dalam kita punya paparan rajah berkenaan. Okay. So itu adalah perkara pertama yang saya nak tunjuk. Okay. Seterusnya saya juga akan tunjukkan macam mana kita boleh bagi ada label pada data ni. Okey. Okey. Okey, so sekarang ni saya besarkan saya besarkan yang ni dulu. Saya klik kat sini. Okey. Okey, saya besarkan yang ni. Bila kita nak besarkan, senang je kita klik kat sini dan kita tekan focus mode. Okey, kita tekan focus mode. Okey, so dekat sini dah ada label. Sebab saya dah buat awal-awal. Tapi saya nak beritahu macam mana kita nak buat ni jadi label. Okey, senang saja. Kita pergi dekat sini. Okay, kita klik dekat sini sekali lagi iaitu format. Okey, yang ni format. Okey, so kita boleh pergi dekat cari data label. Ni saya dah on kan. Jadi sebab tu dia keluar. Kalau saya tak nak label ni, jadi saya off-kan aja. So dia tak keluar. Okey, tapi kita nak data tu ada label. Okey, jadi kita on-kan dia. Okey, so nanti bila dipaparkan nanti dia akan ada label. Okey, on-kan dia. Dia akan ada label. Okey, label ni muncul bila dia dibesarkan lah. Masa ni tak nampak sebab dia kecil. Tapi bila kita besarkan, baru kita akan nampak label itu. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita melabelkan rajah. Okey, yang last kali saya nak tunjuk ialah kita boleh ubah warna rajah ini. Katakan kita tak nak warna oranye, biru dan kuning. Okey, kita boleh pergi ke data colors. Okey, kita pergi ke data colors.
Okey, dan kita boleh ubah dekat sini. Contohnya kan, warna kuning ni saya tak nak. Saya nak tukar pada warna merah. Okey, jadi saya akan pergi ke channel partner dan saya tukar pada pink. Saya suka pink color. So automatic dia akan tukar warna. Jadi maksudnya di sini kita boleh ubah persembahan. Okey, persembahan report kita mengikut cita rasa kita. Okey, jadi itulah kelebihan Power BI di mana dia sangat dinamik dan boleh berubah-ubah mengikut cita rasa yang sendiri. Okey. So dia macam tu. Okey. So kita dah tamat sekarang pada tahap membuat report. Sekarang kita akan pergi kepada level yang lebih sedikit suka. Tapi taklah suka sangat. Okey. Level yang sedikit suka ialah kita akan mempelajari apakah itu dashboard. Okey. Semalam saya bercerita tentang report. Okey. Jadi apakah perbezaan antara report dengan dashboard? Okey. Jadi kita tengok sama-sama. Okey. Jadi bila kita nak laporkan sesuatu laporan di sekolah, kita boleh laporkan dalam dua bentuk dalam Power BI. Sama ada kita nak laporkan dalam bentuk report ataupun kita nak laporkan dalam bentuk dashboard. Okey, kita nak laporkan dalam report ke, kita nak laporkan dalam dashboard. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang macam mana kita nak buat dashboard berdasarkan kepada gabungan pelbagai laporan. Okey. Jadi apa perbezaan dashboard dengan report? Okey. Jadi perbezaan report okey dengan dashboard ialah dashboard dia hanya ada satu muka surat saja. Semalam saya tunjuk report, dia boleh ada banyak muka surat. Kita boleh ada matematik, bahasa Inggeris dan sebagainya. Okey. Dan dashboard dia adalah online sahaja untuk disemak, manakala report adalah online dan desktop. Okey. Dan dalam dashboard kita boleh bertanya soalan dan kita boleh hasilkan quick insight lah yang seperti mana yang saya tunjukkan semalam tu. Bila kita dapat dashboard baru boleh ada quick insight dalam tu. Okey, quick insight tu boleh dimasukkan dalam dashboard. Okey, quick insight tu yang semalam saya tunjuk yang macam mana Power BI boleh menggunakan kecerdasan pelbagai untuk menghasilkan rajah-rajah secara automatik dan kita boleh pilih rajah mana yang sesuai. Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu sekalian dan tuan-tuan puan sekalian okey, memahami dalam Power BI ada dua jenis, iaitu yang pertama dashboard dan yang kedua report. Okey. So, bila kita nak buat sesuatu dashboard, okey, perkara yang pertama yang kita perlu buat ialah kita haruslah sentiasa ada mindset simple, okey, buat dashboard yang simple tetapi jelas. Okey, dashboard tak semestinya kalau dashboard tu terlampau banyak informasi dia hebat. Okey, sebab akhirnya dashboard itu digunakan untuk membuat keputusan. Itulah penting. Kalau terlalu banyak keputusan tak dibuat pun tak guna dashboard tu. Sebab tujuan dashboard ialah untuk kita membuat keputusan. Keputusan berasaskan data. Okey, so data yang kita dapat itu boleh adalah yang boleh mempengaruhi tindakan yang kita buat. Okey, daripada data yang kita letak macam-macam dekat dashboard tapi tak boleh buat keputusan. Jadi itulah perbezaannya ya. Bila kita nak kata keputusan berasaskan data, dashboard itu sendiri haruslah mengandungi data yang membantu kita membuat keputusan dan lepas keputusan tindakan. Okey. So kalau dashboard tu terlampau banyak maklumat, dia akan menyebabkan kita jadi paralyzed sebab tak tahu apa yang kita nak buat dulu sebab terlalu banyak action yang kita kena buat. Okay, semalam saya dah ceritakan pasal prinsip 25-5 iaitu kita ada 25 data tapi kita pilih 5 sahaja yang paling penting untuk kita gunakan bagi membuat keputusan. Okey. Jadi bila kita nak memastikan data itu adalah selari dengan keputusan yang nak dibuat, pertamanya kita harus menyemak semula. Kita sebagai seorang guru besar, pentadbir ataupun pegawai PPD, apakah objektif kita untuk menggunakan keputusan berasaskan data? Adakah kita untuk meningkatkan pencapaian atau apa? Okey, keputusan itu haruslah jelas. Baru data itu dapat dikumpul dan dipaparkan kepada dashboard. Okey. Dan apabila kita hendak membuat keputusan juga, data itu haruslah boleh diukur dan sudah tentu dalam
hal ini kita menggunakan data bernombor. Okey, data bernombor itulah yang kita boleh tukarkan dalam bentuk rajah supaya ia membantu kita membuat keputusan kemudian. Okey, dan seterusnya apabila kita hendak membuat keputusan, ia haruslah berasaskan data yang paling terkini. Okey, tak bolehlah keputusan dibuat berasaskan data tahun lepas kan. Jadi kita kena gunakan data yang paling terkini. Mungkin bukan hari tu tapi mungkin sebulan lepas. Okey, ikut pada kemampuan masing-masing. Okey, dan salah satu cara untuk kita menggunakan pendekatan membuat keputusan berasaskan data ialah kita membuat hipotesis. Okey, jadi biasanya bila orang kata hipotesis ni orang ingat kajian saja. Bukan saja kajian tapi dekat amalan kehidupan seharian pun kita boleh menggunakan hipotesis. Jadi macam mana? Sebagai contoh. Okey, katakan kita hendak meningkatkan pencapaian matematik daripada 56 kepada 65 markah. Okey. Itu adalah matlamat kita sebagai seorang guru atau guru besar lah. Okey, jadi kita kena ada hipotesis. Okey, apakah itu hipotesis? Okey, hipotesis itu ialah kita cuba membuat satu tekaan bijak bahawa ada faktor yang menyebabkan markah itu akan meningkat. Okey, jadi dalam hal ni saya akan sebut dengan kehadiran yang bertambah baik akan membantu meningkatkan pencapaian matematik. Okey, jadi itu adalah hipotesis saya. Okey, jadi maksudnya di sini apakah data yang perlu saya kumpulkan? Okey, saya perlu kumpulkan data peperiksaan matematik dan saya perlu kumpulkan data kehadiran murid. Okey, jadi daripada situ saya telah pun mula menggunakan pendekatan keputusan berasaskan data. Okey, jadi selepas saya tahu bahawa kehadiran akan meningkatkan pencapaian, maka tindakan yang saya buat ialah memastikan supaya murid hadir. Okey, jadi daripada situ kita boleh melihat adakah tindakan kita memastikan pelajar hadir adalah satu keputusan yang betul dibuat. Adakah data menunjukkan bahawa apabila pencapaian meningkat itu adalah selari dengan kehadiran murid. Okey, dan kita juga boleh mesahkan, okey, memeriksa sama ada data itu betul atau tidak dengan menggunakan sumber lain. Contohnya kita boleh telefon saja secara rawak beberapa orang yang boleh mengesahkan bahawa adakah data itu betul atau tidak. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan cara untuk menggunakan membina dashboard. Okey, so saya akan so saya akan pergi ke sini dulu. Okey, save. Alright. Okey, so sekarang saya kembali kepada my workspace. Okey, saya kembali kepada my workspace dan kemudian saya akan klik new. Okey, saya akan klik new. Okey, so saya klik new sekarang. Okey, so dekat new ni tadi kita dah belajar cara membina report. Okey, sekarang kita hendak belajar cara menghasilkan dashboard. Apakah itu dashboard? Dashboard adalah gabungan pelbagai report. Okey, jadi maksudnya sebelum kita membina dashboard, kita harus sediakan report dahulu. Okey, kerana tanpa report tidak mungkin dashboard akan dihasilkan. Okey, jadi sekarang kita akan create dashboard. Alright. Okey, kita namakan dia sebagai PPD Timur Laut 2 lah. Sebab tadi saya dah buat dah sebenarnya PPD Timur Laut 1. Okey, so saya buat satu dashboard baru. Okey, saya tekan create. Okey, dia akan keluar canvas ini. Okey, canvas kosong. Kenapa? Kerana apabila kita hendak membuat dashboard, ia adalah gabungan report. Jadi kita perlu import report itu daripada sumber yang lain. Okey, jadi langkah pertama untuk kita memulakan mengedit dashboard ini ialah kita klik edit. Okey, kita klik edit. Okey, jadi bila kita klik edit tu, okey, kita akan nampak keluar seperti ini. Okey, so saya ulang sekali lagi, bila kita klik edit, okey, saya tekan add a tile.
Okey. So sebenarnya dekat dalam Power BI ni dia sangat bagus sebab dia boleh masuk macam-macam sumber, web content, image, text box dan video. Okey, katakan saya hendak membuat dashboard pelaporan PDPR. Okey, saya nak buat tajuk dia lah. Okey, so saya klik dekat text box ni. Okey, dan saya klik next. Okey, saya klik text box, saya nak create tajuk dia. Okey, so saya tulis dekat sini pelaporan PDPR subtitle bulan September. Okey, dan okey, so saya okey, saya tekan kat sini. Okey, dan kat sini dia ada dah keluar tajuk. Okey. Alright. Okey. So saya edit. Okey. Okey, so dia dah keluar tajuk dekat sini. Okey, so maksudnya kita dah ada satu tajuk yang besar dekat sini. Okey, pelaporan PDPR bulan September. Okey, seterusnya saya sekarang akan import beberapa sumber lah daripada report. Okey, untuk masuk ke dalam dashboard. Okey, jadi macam mana caranya? Okey, caranya ialah okey, saya akan pergi ke workspace balik. Okey, saya kena buka report yang saya nak linkkan ke dalam dashboard tadi. Okey, macam mana caranya? Okey, so saya cari report saya yang semalam saya buat tu. Okey, semalam report yang saya buat ialah PDPL TL2. Okey, dia file biru ya report ya. Kita tahu yang hijau ni adalah dashboard. Dashboard yang saya baru buat tadi PDPL TL2 juga tapi dia warna hijau. Okey, jadi itu adalah beza antara simbol dashboard dengan report. Okey, so sekarang saya kena buka balik report ni. Okey, so saya tekan ni. Okey, yang semalam tu. Okey. So sekarang saya dah buka kembali report berkenaan. Okey. So saya akan masukkan, saya pilih yang ni lah. Saya akan masukkan yang ni ke dalam ke dalam dashboard. Okey. So apa yang saya kena buat ialah okey, saya klik kat sini. Okey, kita klik kat sini. Okey. So bila kita klik kat sini, kita kena cari ada tanda yang macam paku ni. Pin visual. Okey, jadi pin visual ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk kita letak, kita masukkan ke dalam dashboard. Okey. Okey, jadi kita tekan kat sini dan kita cari yang ni. So kita tekan pin visual. Okey, kita tekan sama-sama Okey, so kita tekan. Okey, dan kemudian kita carilah tadi dashboard apa yang kita buat. Saya dah banyak dashboard lah. Tadi yang saya nak masukkan ialah PDPL TL2. Okey, so saya pun tekanlah dekat sini pin. Okey, so saya pergi dekat dashboard. Okey, so dia dah keluar dah. Okey, so jumlah keuntungan keluar dah dekat dashboard. Okey, so kalau saya klik kat sini, dia akan patah balik ke sumber asal, iaitu report. Okey, cuba saya klik kat sini dia keluar balik. Nampak tak ada link? Okey, jadi saya nak masukkan apa lagi? Katakan saya nak masukkan yang ni pula. Okey, yang peta ni. Saya tekan cari pin dia dan kemudian saya klik pin visual. Okey, pin visual. Okey, tekan. Tak keluar. Itu dia. Okey, so saya tahu tadi dashboard yang saya nak masuk ialah PDPL TL2. Okey, pin. Okey, so go to dashboard. Okey, jadi maksudnya dashboard ni kita boleh masukkan daripada pelbagai file. Okey, jadi pelbagai report. Okey, tadi tapi saya gunakan contoh satu report je lah. Dan kita boleh bagi susun lah, bagi nampak dia. Mungkin saya nak letak ni dulu kat sini kan. Kita boleh scroll dia supaya nampak okey, ni kat sini dan ni kat sini. Okey. So sebab saya kan nak macam apa, gunakan orang kata prinsip dalam dashboard tu maksimum 5 rajah. Okey, ni baru 2. So kita boleh tambah lagi. Jangan lebih pada 5. Sesuai adalah 4 atau 5. Lebih pada 5, ia tidak membantu untuk keputusan dibuat. Kerana terlampau banyak data.
Okey, gunakan prinsip 25-5. 25 data, pilih 5 yang paling penting dan letakkan rajak ia di dalam dashboard supaya keputusan yang lebih senang dibuat. Okey. Okey, so saya dah ada 2. Okey, kat mana lagi saya nak masukkan? Okey, jadi saya nak masukkan, mungkin saya boleh ambil dekat sini. Sekejap ya. Okey, saya pergi balik dekat workspace. Okey. So sekarang ingat tak semalam saya tunjuk pasal quick insight. Macam mana Power BI ada artificial intelligence dia boleh menghasilkan rajak untuk kita. Tapi untuk makluman tuan-puan, sebenarnya ia hanya boleh dibuat sekiranya data itu adalah banyak. Okey, macam semalam tu bila saya guna data matematik tu sedikit. Dia tak boleh, dia kena big data. Okey. So konsep big data tu data kena banyak. Tapi memang sekarang ni kita tahu kan kita sekarang berada dalam zaman revolusi industri 4.0. Okey, jadi apakah salah satu ciri zaman revolusi industri 4.0? Big data, data yang banyak. Jadi sepatutnya sekolah juga haruslah bersedia ke arah itu, menggunakan big data. Okey. Kita kena gabungkan banyak data lah daripada tingkatan 4 semua dan sebagainya. Okey, kalau dia sedikit tu dia tak boleh. Dia macam dia suruh guna je lah Excel. Tak payahlah guna Power BI. Okey. So saya akan pergi ke data semalam tu, tak silap saya Dr. Ali, untuk saya import juga visualisasi ini ke dalam dashboard tadi. Okey, so semalam saya tunjuk macam mana kita nak hasilkan quick insight. Okey, caranya ialah kita akan pergi ke titik 3 dan kita akan pilih view insight. Okey, view insight. Okey, kita pilih titik 3 dan kita tekan view insight. Okey, daripada sini secara bijaknya Power BI akan mencadangkan beberapa diagram yang boleh kita masukkan ke dalam rajak itulah. Contohnya kita nak tengok ada hubungan tak antara kehadiran dengan pencapaian contohnya. Okey. So dia akan beritahulah there is a correlation between kehadiran dan pencapaian. Jadi saya pergi dekat paku ni dan saya akan masukkan ke dalam dashboard tadi. Okey. So saya pergi ke dashboard. Okey. Dan kita dapat lihat di sini dia dah masuk ke dalam dashboard. Baru 3 kan? 1, 2, 3. Okey, so kita cuba buat yang seterusnya. Okey, dan kemudian kita ambil pula yang tadi tu. Okey, kita pergi balik ke data tadi dan kita ambil satu lagi data daripada quick insight itulah. Okey, so saya tekan view insight. Okey, dan saya nak ambil lagi satu supaya dashboard tu nampak macam ada 4 sekurang-kurangnya. Okey, ada 4 visualisasi. Okey, supaya keputusan yang lebih tepat dapat dibuat berasaskan data yang mencukupi. Okey, katakan saya pilih yang ni lah. Okey, so saya pilih yang ni dan saya tekan paku ni dan saya akan masukkan ke dalam existing dashboard. Okey. Okey, dan saya pergi ke dashboard. Okey. Jadi tahniah, okey, anda semua telah pun berjaya menghasilkan satu dashboard, okey. Jadi hebatlah guru-guru pada hari ini. Bukan saja berjaya menghasilkan report, tetapi berjaya juga menghasilkan dashboard. Okey. Jadi kita nak tengok pula apakah macam mana kita nak boleh gunakan dashboard ni. Macam mana kita boleh manipulasikan dashboard ini. Okey. So kita boleh juga pergi dekat ini dekat dashboard. Okey, kita dah sampai kat dashboard dan kita boleh tekan dekat sini. Katakan kita nak fokus pada bahagian ini saja. Okey, kita tekan open in focus mode. Okey, so dia akan ada lebih fokus pada ni. Okey, dan macam saya kata tadilah, kalau kita guna Excel kita tak boleh dynamickan dia. Apa maksud dynamic? Kita tak boleh ubah lukisan ni. Kalau macam tu. Tapi bila kita gunakan Power BI, kita boleh menjadikan rajak itu dynamic. Okey, macam mana? Okey, kita boleh je pilih. Katakan saya nak bulan Januari dan Mac saja.
Jadi dia akan keluar Mac dengan Februari. Okey. Dan katakan saya nak, okey, jadi kita boleh ubah suai dia ikut pada kita punya okey, pada kita punya kehendak lah. So dia tukar. Okey, jadi bila kita nak persembahkan, kita nak buat presentation, okey, dekat depan guru besar ke apa, bayangkan kalau kita guna Power BI. Okey, so kita boleh present tu, katakan tiba-tiba kita punya guru besar tanya, saya nak tengok bahagian matematik saja. Jenuh kita nak minimize, kita nak maximize window yang lain. Tapi bila kita gunakan Power BI, kita boleh bermain dengan klik-klik ni saja. Okey, jadi kita tak perlulah macam nak takkan 100 file 5 file yang berbeza, sebab kalau kita gunakan Power BI, lukisan itu boleh berubah-ubah mengikut apa yang kita pilih di sini. Okey, itu adalah juga merupakan cara yang kelebihan menggunakan Power BI. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh bertanya soalan. Okey, bertanya soalan. Apa maksud bertanya soalan? Okey, maksudnya dekat sini ialah, okey, saya tunjukkan ya. Okey, dia dalam Power BI, dia ada satu fungsi yang dinamakan sebagai sekejap ya. Ini dia. Okey. Bila dalam Power BI, dia ada satu fungsi dinamakan NQL. Okey. Jadi bila NQL ni apa? Okey, NQL ni adalah Natural Query Language. Okey. Satu lagi elemen kecerdasan pelbagai dalam Power BI. Okey. Jadi kita boleh bertanya kepada Power BI tentang data kita. Okey, dan dia hanya wujud di dashboard. Okey, dan dia boleh dia akan menjadikan analisis tu lebih personal apa yang kita hendak. Okey, sebagai contoh, saya tunjukkan ya. Sebagai contoh ialah seperti ini. Okey. Okey, so saya tunjukkan contoh. Okey, so ini adalah ruangan dia. Ask question about your data. Okey, so bila saya klik tu, okey, saya boleh tanya soalan pada Power BI dan dia akan generatekan data tu untuk saya. Okey, katakan saya nak Power BI menghasilkan satu jadual. Okey, iaitu show, okey, tunjukkan total price. Okey. So dia akan fikirkan sendiri apa rajah yang sesuai untuk kita tanya by segment. So dia boleh faham kita punya tulisan. So bila kita tulis tu, dia akan terus keluar. So kita tulis saja. Okey, tapi make sure tulisan ni ialah selari dengan apa yang dalam Excel, data Excel kita lah. So maksudnya kita tak perlu pun nak susah payah kan. Kalau kita guna Excel, kita kena buat satu-satu. Ni kita tulis saja, dia dah keluar. Jadi show kehadiran by matematik contohnya. So nanti dia akan keluar lah. Jadi inilah salah satu elemen kecerdasan pelbagai dalam Power BI. Okey, dan saya juga boleh tulis macam ni lah, show price by segment. Okey, saya nak dalam pie chart. Okey, so saya tulis in pie chart. Okey, saya tak nak dalam menu tu lah. Okey, in pie chart. Okay. So dia automatic akan tukar. So dia tu sangat bijak lah. Dia boleh, sebab kita tulis saja, dia boleh terus buat untuk kita. Okey. Jadi kita menggunakan Q&A punya section ni untuk kita bagi arahan supaya dia buat untuk kita. Okey. So kita boleh klik dekat pin visual dan kita masuk ke dalam dashboard. Okey, so dashboard kita tadi adalah PPDTL2. Okey, so saya tekan pin. Okey, saya pergi pada dashboard. Okey, jadi dekat sini dah ada berapa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup dah. Dashboard saya dah penuh. Okey, dia tak boleh lebih pada 5. Itu adalah prinsip Power BI. Okey, dashboard Power BI. Okey. Seterusnya, saya akan tunjukkan pula cara untuk kita membuat filtering. Okey, filtering. Okey. So saya akan tunjukkan cara untuk buat filtering. Okey, ini adalah salah satu lagi teknik dalam Power BI lah. Okay, di mana bila kita buat filtering tu, kita boleh control apa yang kita nak persembahkan semasa kita buat presentation.
Okey, so kita boleh buat satu macam tadilah, kita nak dari segi kelas ke, dari segi bilangan murid ke apa ke, so kita gunakan teknik filtering. Okey, macam mana kita nak buat guna teknik filtering? Okey, so caranya ialah, okey, saya tunjukkan. Okey, kita buka balik data yang apa tadi tu, data dekat workspace. Okey, kita buka dekat workspace, kita guna balik data yang kita buat semayang. Okey, iaitu PDPLTL2 report. Okey, kita buka. Sekarang saya akan tunjukkan cara buat filtering. Okey. So sebenarnya dekat sini saya dah buat awal-awal, tapi saya delete balik, saya patah balik supaya nanti semua inilah. Okey. So first, okey, ni saya dah buka dah report. Okey, saya dah buka report. Jadi maksudnya sekarang yang ni saya tak boleh buat apa kan, sebab saya tak buka dalam format editing. Okey, jadi bila kita buka file report, first kali kita kena buka editing. Okey, macam mana cara kita nak buka editing? Okey, so kita pergi dekat sini. Okey, kita tekan edit. Okey, baru kita boleh ubah sesuai lah laporan kita. So sebab apa? Sebab bila kita tukar edit, okey, so saya padam dulu. Okey, bila kita ubah edit, baru nanti dia akan ada 3 benda. Okey, apa dia? Fill, visualization dengan filter. Okey, kita dah belajar semalam fill dengan visualization. Okey, sekarang kita nak explore lagi macam mana kita nak gunakan filter. Okey, so dekat sini adalah senarai data-data yang kita ada. Okey, jadi sekarang ni kita hendak menggunakan ciri-ciri filter. Okey, kenapa? Sebab kita nak buat satu macam table di mana bila kita present tu kita nak control apa yang kita nak persembahkan. Jadi itulah konsep dinamik dalam Power BI. Sebab kita boleh mengubah-ngubah paparan itu secara serta-merta. Terutamanya kalau kita tengok ya pada syarikat-syarikat swasta korporat yang besar, mereka kebanyakannya bila present akan gunakan Power BI. Sebab mereka perlu present dengan cara yang interaktif dan kadang-kadang bila soalan ditanya oleh orang tertentu, mereka perlu visualkan secara fokus pada bahagian tertentu. Jadi bila menggunakan Power BI, gambar raja ini boleh ditukar serta-merta pada masa itu juga. Okey, jadi itulah kelebihan Power BI. Okey, sekarang saya akan gunakan teknik filter. Okey, jadi saya akan saya akan masukkan filter tertentulah. Okey, jadi dekat sini dia ada 2 bahagian. Satu filter on this page, satu filter on all page. Okey, sekarang ni sebenarnya kalau kita tengok kita ada 3 muka surat, tapi muka surat lain tu kosong. Okey, muka surat pertama sahaja yang ada visualisasi. Okey, jadi kita akan pilih filter on this page. Okey, filter on this page. Jadi apa yang saya akan pilih? Okey, saya akan pilih saya akan pilih sebagai contoh adalah country. Okey, country. Okey, so dia akan terus masuk. Nampak tak? Okey, jadi bergantung pada apa yang kita nak pilih. Saya akan pilih date. Okey, dan saya akan pilih total price. Okey, jadi bila saya nak present nanti, saya boleh bermain-main dengan lukisan ini untuk sekejap ya, saya masukkan sekali lagi. Saya masukkan country kat sini. Dia kena masuk macam tu. Baru dia, tidak nanti dia keluar lain sekali lagi. Lepas tu saya masukkan date. Oh, saya tak tekan. Sorry. Saya tekan ni dulu. Okey, sekejap ya. Okay, ni saya buang dulu. Nah, ni saya dah masukkan ni. Ni saya dah masukkan, nampak tak? Saya dah masukkan apa tu? Saya masukkan dekat visual ni atau page ni lah, country. Lepas tu saya masukkan date. Pun boleh lah. Okay, sebab saya nak masukkan page ni kan. Silap. Okay, lepas tu saya masukkan apa lagi? Total price. Okay, saya masukkan total price. Tarik sekejap.
Okey. Okey, so dengan cara ni saya boleh filter lah. Okey, saya boleh filter. Contohnya saya hendak negeri tertentu je. Contohnya Canada. Okey. So bila saya tekan, dia akan merujuk kepada Canada je. Katakan saya nak France. Okey. So dia akan ubah terus, dia akan tunjuk France saja. Okey, dengan cara tu kita boleh ubah sesuai lah cara kita present. Okey. Kalau saya klik Germany dan saya tukar France, yang ni pun akan berubah. Nampak tak? Okey. Dan begitu juga dengan tarikh lah. Okey, tarikh katakan 3 bulan 1 saja. Jadi dia akan pilih dekat sini saja. Okey, jadi dengan menggunakan Power BI, bila kita present tu, dia akan menyebabkan kita lebih lebih sistematik dan lebih dynamic. Okey, jadi itu adalah kelebihan menggunakan Power BI. Okey. So seterusnya kita boleh juga gunakan advanced filtering. Okey, contohnya yang ni. Okey, katakan sekejap saya pergi sini Saya besarkan yang ni sahaja sekejap. Okey, so kita undo balik semua. Okey. So katakan saya fokus dekat sini saja. Okey, saya nak present yang ni saja, saya besarkan yang ni gunakan focus mode. Okey, so saya tutup yang ni. Okey. So saya nak pilih total price tu, okey, less than ke berapa ke kan, advanced filtering. Okey, saya nak pilih greater than 1 million contohnya. Okey, saya tekan apply filter. Oops, tak ada, dia tak ada sampai 1 million, saya kurangkan sikit. Okey, apply filter. So dia akan keluarlah yang banyak ni. Okey, kalau saya banyakkan lagi, apply filter. Okey, jadi maksudnya sekarang, katakan saya letakkan ni dalam konteks pencapaian murid. Katakan saya nak tunjuk data markah budak yang 80 ke atas saja. Jadi saya akan mainkan dekat sini. Okey, is greater than equal to 80. So nanti rajah tu secara automatik akan keluarkan 80 markah saja dan ke atas. Okey, jadi kalau kita pindahkan ia dalam konteks persekolahan. Okey. Jadi itulah kelebihan filter. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini ada, kita juga boleh filterkan yang tak ada dalam rajah. Okey, saya balik kepada report yang biasa. Okey, dekat sini dia ada data mengenai bulan, jenis dan sebagainya. Okey, katakanlah saya nak filter yang tak ada dalam rajah. Macam mana contohnya? Contohnya kan, kadang-kadang kita nak tengok pendapatan ibu bapa murid-murid, tapi kita tak nak paparkan pendapatan ibu bapa tu dalam rajah. Kita nak sorokkan, tapi bila kita manipulatekan, katakan pendapatan ibu bapa bawah RM1,500, dia akan keluar rajah macam mana? So kita boleh manipulate data tu, tapi visualisasi tu tak tunjuk pun pendapatan ibu bapa, tapi dia tunjuk pencapaian dan juga kehadiran contohnya. Jadi maksudnya kita tak mendedahkan data yang terlalu peribadi murid-murid. Okey, kita hanya tunjukkan data yang tak sulit. Okey, tapi sebenarnya di belakang rajah ini kita telah manipulasikan ia supaya hanya mereka yang berpendapatan di bawah RM1,500 saja akan ditonjolkan. Macam mana? Okey, so dekat sini, walaupun dekat sini tak ada, sebagai contohlah, dekat sini tak ada rajah yang menunjukkan tentang pendapatan ibu bapa. Okey, katakan yang ni lah. Okey, kita bayangkan je lah. Kita masukkan dekat sini pendapatan ibu bapa. Okey, sekejap ya. Okey, saya kecilkan dulu. Okey, so saya masukkan pula pendapatan ibu bapa yang ni. Okey. So kan dia dah masukkan diskaun kan. Tapi diskaun tak ada pun kat sini. Dia tak ada. So kita tak tahu pun sebenarnya, okey, tapi kita nak present, kita kata okey, sekarang saya nak present murid yang pendapatan ibu bapanya rendah daripada 1,500.
Okey, jadi saya boleh manipulatekan ia. Okey, saya pergi dekat discount tadi, kita bagi contoh lah. Contohnya yang discount ni adalah pendapatan ibu bapa lah ya. So saya boleh tulis. Okay. So saya klik apply filter. Okay. Is less than, sorry. Dia kena banyak sikit. Berubah. Okay, so dia tak ada berubah. Sekejap ya. Tu dia berubah. Okay, dia 1500 tak ada lah. So kalau saya buat macam ni. Okay, so kalau saya buat macam ni, dia tak ada jauh sangat lah. Dia berubah. So nampak tak? Saya boleh kontrol data pendapatan ibu bapa kat sini. Walaupun dekat sini tak ada pendapatan ibu bapa, tapi saya boleh kontrol di sebalik itu untuk menunjukkan visualisasi. Contohnya sekarang ni dekat Rajah ni ada kehadiran dengan pencapaian matematik saja. Saya nak present, tapi saya nak kontrol pencapaian dan kehadiran ni untuk murid yang berpendapatan bawah daripada 1,500. Okay, so saya akan gunakan teknik filter supaya paparan tu, orang kata saya tak nak tunjukkan maklumat sulit murid-murid, okay, kan, tu peribadi kan, tapi sebenarnya saya nak ceritakan tentang pencapaian murid dan kehadiran mereka. Jadi kita akan gunakan teknik filter. Okay, jadi filter boleh digunakan walaupun data tiada dalam Rajah. Okay, jadi menggunakan Power BI ni sebenarnya dia satu seni ya, dia macam-macam yang boleh kita belajar. Okay, seterusnya kita akan belajar pula satu lagi teknik yang kita kenali sebagai slicer. Okay, jadi apakah perbezaan filter dan slicer? Alright, okay. Okay, so kita akan belajar seterusnya tentang slicer. Okay, slicer seperti filter. Tapi apakah bezanya? Okay, so filter dia dia hanya boleh dilihat oleh oleh kita. Oleh kita tu maksudnya yang mencipta Power BI itulah, yang pengguna, yang tuan punya akaun Power BI. Tapi bila slicer, kita boleh bagi kuasa kepada orang yang melihat itu juga untuk kontrol apa yang dia nak tengok. Okay? Jadi maksudnya kalau kita share kita punya kita punya report kepada orang lain tu dia boleh klik. Saya nak tengok dekat bahagian sekolah A je. So dia boleh klik. So itu adalah fungsi slicer. Okay? Itu beza dengan filter. Okay? Tujuan sama, tapi slicer boleh diakses oleh boleh diakses oleh orang yang tengok. Okey, dia boleh bermain. Okey. Okey, contohnya. Okey, saya tunjuk sekarang ya macam mana kita nak buat slicer. Okey. So, untuk kita buat slicer, okey, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena pergi dekat sini. Okey, kita kena pergi dekat sini. Okey, kita besarkan balik visualization ni. Okey, dan juga fill lah. Sebenarnya 3 perkara ni kan kita kena mahirkan, kita kena biasakan. Sebab kita kena selalu bermain-main dengan ni supaya kita biasakan diri. Tapi tak apa, sebenarnya bila kita first time buat tu memang tak biasalah kan. Tapi bila dah, dia orang kata apa, practice make perfect. Macam saya kata tadi lah, tak payahlah buat yang canggih, buat yang simple-simple. Bila dah biasa, baru buat yang lagi canggih. Jangan terus nak buat yang canggih, nanti susah nak capai. Okey, so sekarang saya akan ceritakan macam mana kita nak buat slicer. Okey, filter dekat sini. Untuk kita buat slicer, yang mana kita akan masukkan ke dalam Rajah ini. Okey, saya kecilkan dulu. Okey, bagi dia kecil sikit. Sebab nanti nak masuk slicer dalam ni kan. Sebab bila kita kata slicer, maksudnya nanti, okey, sebab nanti kan bila kita share dekat pengguna dapat tengok ni, tapi pengguna tak dapat capaian ni. Yang ni tuan punya akaun saja dapat. Okey. Jadi untuk membolehkan pengguna juga boleh bermain dengan ni, kita akan gunakan teknik slicer, iaitu filter yang dimasukkan ke dalam paparan report ni lah, supaya orang boleh bermain juga. Okey. So, kita akan pilih dekat visualization, kita akan pilih slicer.
Jadi slicer ni akan keluar dah. Okay. So dalam contoh ni, okay, kalau kita boleh pilih kelas A, kelas B kan. Dalam data yang saya gunakan ini ialah saya akan gunakan slicer negara. Okay, so saya akan pilih slicer negara. Okay, so country. So dia akan keluar dah slicer negara. Okay, so dengan cara tu, okay, bila kita klik reading view, okay, save. Okay, bila reading view, dia akan ada ni saja kalau pengguna nak tengok. Okay, kalau pengguna nak tengok, dia ada yang ni saja. Okay, dia tak ada filter ni. Filter ni takkan dapat dicempak oleh pengguna. So pengguna tu pun dia nak tengok rajah ni secara interaktif. Jadi untuk dia tengok rajah ini secara interaktif, dia boleh pilih lah. Katakan dia nak tengok Canada saja. Dia tekan Canada. So dia akan berubah lah. Katakan dia nak tengok United States of America saja. Okay. So dia akan pilih negara itu sahaja. Okay, dan bilangan. Jadi kalau kita buat macam contohnya kita nak tunjukkan pencapaian sekolah-sekolah daerah Timur Laut. Kan? Ada berapa? Banyak tu kan, ada 100 lebih sekolah. So kita buat slicer kat sini. So nanti bila guru besar datang, guru besar boleh check. Okay, sekolah A tekan, sekolah B, sebab dia boleh bermain-main dengan ni untuk lihat visualisasi mana yang hendak kita buat. Okay, jadi itu adalah slicer. Okay, jadi slicer ni sebenarnya dia boleh banyak fungsi lah. Okay, contohnya saya tekan edit balik. Okay, so kalau saya klik tadi slicer, okay, saya pergi dekat format. Okay, so saya boleh buat selection control. Okay, adakah saya nak paksa dia hanya hanya pilih satu sahaja, okay, atau pilih dua. Okay, ni saya multi select with control. Okay, cuba saya bermain jap, tekan view, save. So dia boleh pilih banyak. Dia boleh combine. Sebab saya dah control. Katakan sekolah ni ada 20 sekolah, tapi saya nak tengok gabungan 5 sekolah menengah asrama. Okay, so saya pilih je asrama. So dia boleh combine. Jadi saya boleh make sure slicer tu boleh pilih lebih daripada satu. Okay, walau bagaimanapun kalau saya nak buat lagi banyak, nak paksa dia pilih lagi banyak pun boleh. Saya just make sure dia akan selection control tu saya on kan. Okay, so dia bila on kan single select tu dia kena pilih satu saja. Dan butang ini pun akan hanya tinggal satu sahaja untuk dipilih. Okay, saya try sekarang. Reading view. Dan kita akan lihat. Okay, tak boleh pilih lebih pada satu. Okay, sama ada boleh pilih pula. Okay, tadi sekejap ya, saya kena edit balik. Okay, saya kena tukar tadi tu. Selection control. Oh, saya tak ni lagi. Okay. So, saya tekan reading view. Save. Oops. Tak jadi pula. Tak apalah. Nanti pandai-pandailah ya. Cuba bermainlah. Sebenarnya dia boleh pilih lah dekat sini. Tapi yang penting ialah kita pergi dekat bahagian edit. Dan kita pergi dekat slicer tu. Okay. Dan kita tekan dekat format. Dan kita boleh bermain dengan macam mana slicer tu kita nak buat. Kadang-kadang Power BI ni pun dia pun kadang pening kan. Kena banyak kali sikit lah buat. Tapi selalunya tak adalah masalah. Tak kenapa hari ni ada masalah pula. Okay, so itu adalah fungsi slicer. Jadi itulah yang menunjukkan kelebihan Power BI. Okay, sebab bila kita gunakan Excel atau kita gunakan Microsoft Form sebenarnya dia bentuk questionnaire yang boleh auto generate visual. Dia akan keluar visual. Bila kita bagi tu, pengguna terima tu, dia kena terima macam tu je. Tapi bila kita gunakan Power BI, disebabkan ada fungsi slicer, pengguna boleh melihat secara berlapis-lapis. Okay, dia nak tengok. Kalau kita buat slicer, katakan sekolah. Lepas tu kita buat pula kelas. Lepas tu kita buat pula nama murid. So dia akan, kita pilih, okay, sekolah A, kelas B, Ahmad. So dia akan go sampai tahap detail. Jadi kalau kita ada data seluruh Penang, kita buat seluruh Timur Laut, kita boleh buat slicer sekolah, slicer kelas, slicer murid. So tapi PPD penat lah, dia kena make sure
semua sekolah buat template Power BI, template Excel yang sama. Diorang kena masukkan, hantar pada PPD, PPD akan gabungkan. So nanti diorang boleh tengok terus dekat sini. So lagi canggih lah kan. Terus boleh tengok straight. Saya main-mainkan di slicer. Jadi benda tu tak boleh dibuat oleh Excel secara bersendirian ataupun Microsoft Form. Yang apa, online form yang kononnya boleh auto generate visualisasi tu. Tapi dia tak boleh dibuat menggunakan slicer. Jadi sebab itulah kita belajar Power BI, sebab sekarang kita berurusan dengan pemaparan data yang lebih interaktif dan berlapis-lapis. Okey. Okey, kita telah pun sampai kepada cara menggunakan apa benda tadi tu? Slicer. Okey, sekarang saya nak tunjukkan pula cara kita nak share. Kita nak share paparan ni kepada rakan sekerja kita. Okey, tetapi ia perlu di-upgrade kepada Pro. Okey, kalau kita guna akaun percuma tak boleh share. Boleh untuk kegunaan sendiri sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak share, kita nak upgrade? Okey, so okey, bila kita tekan share, okey, bila kita tekan share dekat sini, okey, macam saya sekarang saya dah upgrade. Okey, dia dah jadi lesen Pro. Okey, tapi dia tinggal 28 hari sahaja. Lepas tu dia akan balik semula ke akaun free. Dia macam biasa balik tapi cuma tak boleh share. Jadi kalau tuan-puan nak cuba 60 hari secara percuma, tekanlah Pro supaya nanti kita boleh main share dengan kawan-kawan kita. Okey, tapi lepas tu nanti lepas 60 hari tu dia tak boleh dah. So macam mana? Mungkin kita, tapi sebenarnya kan semua akaun delima termasuk akaun murid boleh gunakan Power BI. Jadi kalau cikgu data tu ada banyak akaun lebihan murid ke apa ke kan, so boleh je recycle guna akaun murid tu. So nanti upgradekan Pro, boleh share. Kan mungkin murid yang darjah 6 tu kan dah habis ke, tapi saya just main-main je lah kan, ikut daripada masing-masing. Okay, so tekan share. Okay, so macam saya sekarang saya boleh dah tekan share sebab saya dah upgrade tu Pro. Okay, jadi sebenarnya kalau kita nak beli yang version yang yang Pro bukannya trial, harga education adalah RM148 setahun. Okay, jadi boleh dibelilah, boleh di-upgrade, tapi mungkin agak sukarlah sebab sekarang ni akaun dia akaun delima. Jadi bila kita nak upgrade tu kita kena tanya BSTP delima. Okay, jadi dia memakan ni je. Jadi mungkin kita boleh guna je lah yang trial 60 hari dan macam saya kata tadi kita guna akaun orang lain pula. Ataupun kita boleh beli secara persendirian. Okay, untuk beli secara persendirian pun ada caranya dan guna domain lain lah. Tapi setakat ni macam itulah ya, ikut pada masing-masing. Tapi bagi saya kalau tak Pro pun tak apa, sebab yang penting kita gunakan untuk kita present nanti supaya presentation kita tu lebih menarik dan kita guna untuk tujuan membuat keputusan, bukan untuk share. Okay, jadi bila share tu boleh je kita share dekat masa kita mesyuarat sekarang ni, contohnya dalam Google Form ke, tunjuk je lah. Tak perlulah sampai share kena bagi link kan dan upgrade. Sebenarnya saya rasa tak perlu. Sebab share tu ada banyak cara. Tapi in case lah kalau saya tekan share, okay, so nanti bila saya tekan share nanti maksudnya saya boleh dah bagi pada kawan-kawan saya. Okay, tapi kawan-kawan saya pun dia kena ada account Pro. Bila dia ada account, dia upgrade to Pro, baru dia boleh nampak apa yang saya nak share. Okay, katakan saya nak share. Okay, sebagai contoh, saya nak send link. Okay, so saya tekan dekat sini. Okay, manage permission. Okay, so saya boleh bagi akses kepada siapa yang saya nak lah. Okay, contohnya. Okay, so siapa lah, saya masukkan sesiapa lah. Kalau sesiapa yang nak try ke boleh letak kat chat, nanti saya boleh try bagi share. Sebab nanti bila macam tu lah. Okay, tapi kalau sekarang ni katakan saya nak share dekat chat. Okay, sekejap ya. Dia tak boleh lagi lah sebab dia kena grant people kan. So yang tu caranya ialah untuk kita share. Okay,
So saya ada share masa tu dengan siapa tak? Dengan Fazli ke apa? Fazli saya ada share kan? Boleh Fazli bagi Fazli punya alamat tak? Email. Oh, alamat email Dekat link. Okey, saya tunjukkan contoh sebab Fazli pun dah dapat tengok kan? Dapat. Okey. Letak dekat chat dah letak ke? Belum ni. Okey. So itu adalah cara yang pertama. Cara yang seterusnya juga. Okey. Okey, cara yang seterusnya juga ialah kita juga boleh bagi subscribe. Okey. Subscribe ni ialah kita boleh kontrol untuk bagi markah bulanan kepada sesiapa cikgu yang kita nak. Okey. So kita just tulis matematik, kita letakkan email cikgu-cikgu yang kita nak dan kita tulislah. So nanti kita save and close. So dia secara automatik setiap minggu, setiap bulan dia akan email pada orang tertentu output visualization ni. Jadi maksudnya sekarang dia bila kita nak report tu kita tak perlulah macam send secara manual. Dia akan automatic bagi secara apa benda tu secara berkala lah setiap bulan. Jika kita upgrade kita ubah suai data ni ataupun kita guna automation lah nanti. Okey. So itu adalah caranya. Okey, ada ke Fazli? Ada. Okey, so saya cuba copy. Alamak, tak ada pun. Chat. Nak email delima ke? Oh, okey. Dia email delima lah, bukan email Gmail. Okey, sebentar. Sebab dia kena domain yang sama. Dia tak boleh domain yang lain. Okey, tak apa. Sebentar. Ada ke? Okey. So bila kita dapat share tu, kita boleh buat discussion ya. Contohnya kan? Ada ke? Dah. Sekejap je. Okey. Okey, sebab apa? Kadang-kadang kita nak buat discussion dalam Power BI tu. Okey, contohnya dekat sini ialah okey, bila saya tekan yang ni komen. So bila saya share, nanti saya dengan rakan sekerja saya boleh sama-sama berbincang di sini tentang rajah ini. Okey, katakan saya share sekarang. Okey, ini adalah email Fazli, Cikgu Fazli, sorry. Lepas tu saya pergi share kat mana tadi dah? Share kat sini. Saya akan tekan di sini dan saya akan manage permission dan saya akan masukkan orang yang boleh masuk dekat sini, Fazli. Okey, dan okey, Fazli saya dah masuk. Okey. Okey, saya tekan grant access. Okey. So lepas saya dapat yang tu, okey, so maksudnya bila saya share link, okey, saya pergi dekat sini, saya copy link dan saya bagi dekat Fazli balik. Okey, kat sini. Okey, Fazli cuba tekan. Sebab Fazli saya dah bagi kebenaran. Okey, cuba tekan. Dapat tak? Ada dapat ke Fazli? Cikgu Fazli? Belum lagi. Sekejap Dah klik dah kat situ? Dah klik. Dia ambil masa ke? Sebab dia kena login guna Ya. Tak apa, sementara tu saya akan explain yang lain pula. Okey, sementara tunggu Cikgu Fazli tu. Okey, jadi itu adalah cara lah. Jadi kita boleh berbincang di sinilah. Okey, so bila saya bagi akses pada Cikgu Fazli, so Cikgu Fazli pun boleh tulis komen dekat sini. Contohnya, pencapaian bulan ini agak baik, agak menurun. Kenapa Cikgu Fazli? Contohnya kan. So nanti Cikgu Fazli akan jawablah. Saya dah tanya soalan tu kan. So saya sebagai seorang guru besar contohnya. Okey, jadi itu adalah cara untuk kita share lah. Okey, cara yang seterusnya ialah kita juga boleh share, kita juga boleh export ya. Kita juga boleh export untuk share rajah ini. Okey, bagaimana caranya? Okey, okey. So kita pergi tekan dekat export ni dan kita boleh tukar dalam PDPF atau PowerPoint. Okey, so kalau kita klik PDPF, okey. So only report current page, export. Okey, so bila kita keluarkan report ni kita boleh share kat WhatsApp. Jadi tak perlu sebenarnya kita upgrade pun kan. Kita boleh je printkan report ni dalam bentuk PDF
dan kita bagi. Dan kita juga boleh tukar dalam bentuk PowerPoint. Okey. Tapi bila dalam bentuk PowerPoint dia tak interaktif dah lah. Jadi kalau kita nak present tu better kita guna Power BI supaya dia nampak lebih interaktif. Okey. Dan cara yang seterusnya untuk kita share ialah kita juga boleh menggunakan method ini. Okey, embed report. Okey, so kita boleh juga kalau kita share dekat website atau web, kita tak perlu orang yang nak tengok tu tak perlu ada akaun Power BI Pro. Sebab website tu sendiri akan membenarkan untuk mereka melihat. Okey, jadi selain daripada menggunakan Power BI Pro, kita juga boleh gunakan cara untuk kita embed dekat website. Contohnya PPD Timur Laut dia ada dia punya website, kita embed saja dekat situ. Okay, so dia ada dua jenis tau. Satu website or portal, satu publish to web. Okay, apa bezanya? Bila kita letak dekat sini, dia akan ada akaun delima saja boleh tengok. Dia lebih tertutup. Tapi bila kita letak dekat web public, semua orang boleh tengok. So masalahnya kadang-kadang data tu sulit. Nanti orang akan gunakan untuk kepentingan perniagaan. Jadi better kita gunakan website or portal. Okay, jadi itu adalah cara untuk kita share kita punya akaun PBL pula, Power BI. Okay, Power BI. Okay, kita telah pun habis. Orang kata dah khatam ya, cara share, cara membuat dashboard dan juga cara membuat report. Okay, tahniah kepada cikgu-cikgu semua. Sekarang ni kalau cikgu rasa dah tak larat nak serap ilmu pada hari ini, cukuplah setakat ini. Tetapi sebenarnya ada lagi. Yang lagi ni agak tinggi, tapi tak apa. Siapa yang rasa nak amalkan. Tetapi siapa yang rasa tak amalkan pun tak apa. Cukup sampai level ni pun dah memandai. Macam saya kata tadi, sebenarnya kalau kita kena try banyak kali. Lepas tu bila kita dah biasa baru kita go to the next stage. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula ciri yang seterusnya Power BI, iaitu Power BI Desktop. Okey. Right. Okey, apakah itu Power BI Desktop? Okey, Power BI Desktop ialah Power BI yang bukan berada dalam kategori Power BI Service. Okey, dia bukan dalam website Power BI lah. Dia kita boleh download. Okey, download daripada Power BI punya website dan kemudian kita install dalam kita punya komputer. Okay, jadi apakah kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan Power BI Desktop ialah dia lebih banyak fungsi berbanding Power BI dalam bentuk secara atas talian. Yang ni Power BI dalam bentuk atas talian. Okay, Power BI Desktop dia lebih banyak fungsi. Okay, tetapi Power BI Desktop tidak boleh digunakan untuk menghasilkan dashboard dan tidak boleh digunakan untuk sharing. Sebab dia bukan dalam bentuk Power BI Service. Okey, jadi maksudnya biasanya kita gunakan Power BI Desktop untuk kita buat secara manual. Okey, manual maksudnya kita hasilkan report, kemudian kita upload kepada Power BI Service yang okey. Jadi itu kenapa kita nak guna Power BI Desktop? Sebab Power BI Desktop lebih banyak fungsi untuk kita manipulasikan data-data berkenaan. Okey. Jadi sekarang kita belajar pula seterusnya, iaitu Power BI Desktop. Okey. Tadi kita belajar tentang Power BI Service Online. Okey, perbezaannya ada. Okey, macam mana kita nak dapatkan Power BI Desktop? Okey, caranya ialah kita pergi dekat sini dan kita pergi dekat sini. Okey, kita pergi dekat titik 3 ni. Okey, dan kemudian kita pilih download. Okey, kita pilih download. Okey, so kita tekan download. Okey, so nanti dia akan suruh pilih. Okey, so dia banyaklah. Okey, tapi saya nak pilih Power BI Desktop. Okey, so bila saya klik Power BI Desktop, dia akan pergi kepada yang ni lah. Lepas tu kita boleh download. Okay, tapi macam saya dah download kan. So saya tak perlu download lagi lah. So maksudnya website tu kita boleh download dan kita install. Okay, bila kita dah install dah semua tu, kita akan dapat Power BI seperti ini. Okay, mana dia Power BI dia? Power BI Desktop. Ni dia Power BI Desktop. Okay, kita dah install
dekat laptop kita. Okay, so kita tak perlu bergantung kepada Power BI service online. Okay, so lepas kita dah ni, kita boleh lancarkan dia. Okay, so sekarang ni saya dah lancarkan Power BI desktop saya, iaitu seperti ini. Okay, iaitu seperti ini. Okay, saya tutup balik. Okay, saya tutup balik. Okay. Okay, so sekarang saya buka Power BI saya. Power BI desktop. Oops. Okay, so Power BI desktop saya open. Okay, so dia akan dilainlah kan sebab dia bukan dalam website. Dia adalah desktop app. Okay, dia berdiri sendiri. Okay, tidak embed dalam ni. Okay, so dia akan dapat macam ni. Okay, so nanti pastikan cikgu-cikgu, tuan-puan semua, okay, just abaikan saja yang ni, tutup saja dan login kat sini login gunakan akaun D5. Okay, gunakan akaun D5 untuk masuk Power BI desktop. Okay, jadi antara mukanya hampir sama tapi ada sedikit perbezaan. Kenapa ada perbezaan? Sebab dalam Power BI desktop, kalau tuan-puan perhatikan, dia ada banyak fungsi. Dia ada banyak fungsi, modeling semua ni dia ada banyak. Tapi kalau kita pergi dekat Power BI online, dia tak banyak sangat. Dia sikit saja. Okey, saya tunjuk ya. Dia sikit sahaja. So dia tak berapa hebat lah. Okey, sebab tu kalau kita, tapi macam saya kata tadi lah, kalau untuk cikgu-cikgu yang rasa cukup lah kan, buat je lah guna Power Online ni cukup dah. Tak payah susah-susah kan, sebab dia nak yang simple. Tapi bagi mereka yang pro kan, rasa macam nak jadi pakar Power BI, dia boleh move lebih lanjut, iaitu menggunakan Power BI desktop. Kira Power BI desktop ni adalah macam orang kata advanced skill of Power BI. Okey, jadi sebenarnya bila kita nak belajar Power BI, kita mulakan dengan Power BI online. Okey, baru kita belajar Power BI desktop. Okey, saya tengok ada setengah orang tu bila nak belajar Power BI tu dia terus pergi desktop. Jadi dia akan susah nak faham sebab dia akan tengok ada banyak fungsi berbanding Power BI online. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana saya nak import data daripada desktop saya kepada Power BI desktop. Okey, caranya ialah, okey, saya akan pergi kepada get data. Okey, saya tekan home. Okey, saya tekan home dan saya akan pergi kepada get data. Alright. Okey, so saya akan pilih data yang ni. Okey, so saya akan gunakan data Dr. Ali 4. Okey, Dr. Ali 4. Okey, saya upload data ni dekat chat sekejap. Okey, saya upload sekejap. Okey, untuk mereka yang nak cuba nantilah kan. Bukan sekarang ke, baik rumah nanti kan ada rakaman kan yang ni kan. So boleh cuba nanti data ini, okey, boleh replicate apa yang saya buat. Okey, so saya nak import data Power BI, data Excel Dr. Ali 4. So saya double klik kat sini. So dia akan keluar. Dia akan keluar seperti ini. Sekejap ya, dia hang pula. Dia akan keluar macam ni. Okay, so ini adalah satu lagi kelebihan guna Power BI desktop. Sebab bila kita guna Power BI service online, dia tak ada banyak jenis data yang boleh kita import. Tapi bila kita guna Power BI desktop, dia ada banyak jenis data. Sebab sebenarnya dekat sekolah saya rasa kita guna Excel pun dah cukup. Tapi macam saya kata tadi, dekat syarikat-syarikat multinasional, contohnya Petronas, ExxonMobil, syarikat-syarikat dunia yang besar, mereka menggunakan Power BI sebab mereka ada data yang pelbagai bentuk. Jadi diorang akan ambil macam-macam lah. Diorang tu memang ada pakar Power BI lah kan. Pekerjaan dia adalah data analyst. Okay, so untuk sekolah saya rasa Excel Workbook dah cukup. Okay, so saya akan pilih Excel Workbook. Okay. Okay, dan saya akan cari folder yang saya nak dan kali ini saya akan gunakan Dr. Ali 4. Okay, so saya klik dekat sini dan saya klik open. Okay. So nanti dia akan keluar
Macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Lepas tu saya akan pilih lah data yang saya nak guna. Okay, sentiasa pilih data yang ditulis bentuk macam ni, table. Bukan yang ni table yang atas ni. Okay, so kita tekan table. Okay, lepas tu sekarang ni kita orang kata pada tahap profesional. Okay, pada tahap profesional, jadi kita akan gunakan bukan saja load data. Okay, sepatutnya kita guna load. Load ni dia macam tadilah Power BI service online tu, dia kita tak ubah data tu. Sekarang ni sebab kita dah level yang advance, kita nak ubah data. So sebab macam saya kata ni level yang lebih advance. Okay, so bila kita nak ubah data, kita bukannya pilih load data, tapi kita pilih transform data. Okay, kita pilih transform data. Sekarang ni kita akan deal terus untuk ubah data tu. Tapi ubah data dalam template Power BI. Okay, so kita tak akan pilih load, tapi kita pilih transform data. Okay, so bila kita klik transform data, dia akan keluar seperti ini. Okay. Okay, so kita akan berkenalan dengan satu lagi ciri khas dalam Power BI desktop yang dikenali sebagai Power Query Editor. Okay, Power Query Editor. Okay, yang ini adalah lebih powerful lah daripada penggunaan Power BI online tu. Kenapa? Okay, so saya tunjukkan dia punya PowerPoint slide dia. Okay. Okay, kenapa kita gunakan Power Query? Sebab bila kita gunakan data dalam Power Query, kita boleh undan, kita boleh patah semula. Tapi bila kita buat terus dalam Power BI online, Power BI, kita tak boleh patah balik. Dia tak boleh undo. Undo tu tak boleh. So sebab tu kita kena gunakan Power BI. Sebab kita nak ubah data. Okay, so yang ni adalah Power Query. Okay, Power Query di mana kita boleh ubah data, tapi katakan kita tak suka nak ubah, kita boleh patah balik. Itu adalah kelebihan Power Query Editor, yang mana ia hanya terdapat dalam Power BI Desktop. Okay, Power BI Desktop. Okay, so contohnya kalau kita tengok dekat sini dalam Power Query Editor, tengok dia ada benda lambak. Tak larat nak belajar. Nampak ni? Macam-macam features ada. Tools dia ada, view dia ada. So yang ni tak ada dekat dalam Power BI online. Jadi sebenarnya Power Query Editor ni untuk orang yang memang kerja sebagai data analyst. Dia memang hebatlah, sebab tu kalau kita tengok sebenarnya ada orang yang dibayar mahal bekerja di syarikat besar disebabkan kemahiran menggunakan Power BI. Tapi dia bukan guna Power BI yang biasa-biasa tu, dia gunakan Power Query Editor. Tapi hari ni saya nak tunjukkan sedikit lah macam mana kita boleh gunakan Power Query Editor itu. Okay, just untuk pengetahuan tetapi tidak perlu guna. Okay, contohnya katakan saya hendak saya hendak padam sesuatu bahagian lah. Okay, contohnya bahagian ini saya nak padam. Okay, so saya akan susun, okay, contohnya order priority. Okay, saya nak susun dia secara descending. Okay, secara descending. Okay, so dia akan rekodkan dekat sini sorted rows. So dalam Power Query Editor dia ada step-step. Step apa yang kita telah buat untuk kita rekodkan. Okay, so saya dah susun macam ni. So dia rekodkan. So kalau saya nak patah balik, saya just klik kat sini. So dia jadi kembali yang asal. Maksudnya dalam Power Query tu,
dia akan rekodkan semua step dan kita boleh padam step tu balik bila kita rasa tak mau. Contohnya macam ni, discount. Okey, so saya susun dia jadi macam ni. So dia dah sorted rows. So saya nak undone dia, saya klik yang ni. So dia tersusun semula seperti asal. Okey, jadi itu adalah cara dia lah. Okey, katakan saya dah susun secara descending. Okey, so dekat sini saya boleh ubah. Okey, tapi nanti bila saya klik close and apply. Okey, so close dengan apply ni adalah sebenarnya adalah okey, dia adalah bila saya close apply kat sini, dia akan masuk ke dalam Power BI desktop. Okey. Okey, dia ada dua tau. Yang ni Power BI desktop, yang ni adalah Power Query Editor. Power Query Editor adalah untuk ubah data. Power BI desktop dia tak boleh ubah data. Okey. Jadi kita cuba nak masukkan data Power Query ni ke dalam Power BI, kita just klik close and apply. Okay, so dia akan masuk di sini. So dia dah masuk sini. Okay. So table yang kita ubah tadi tu dah ada dalam sini. Okay. Dan dekat sinilah kita buat perkara yang sama seperti kita buat Power BI online tu. Okay, dekat sini untuk kita buat report. Dekat sini adalah data yang kita upload daripada Power Query tadi tu. Tapi dekat sini kita tak boleh ubah dah. Dia macam tu aja. Kita boleh ubah nilai tapi kita tak boleh dah buat macam manipulasikan dia lah. Okay. So dua yang tu. Okay. Jadi yang tu adalah. Okay. Jadi untuk saya nak ubah data, saya kena pergi dekat sini dan saya cari titik more option dan saya klik edit query. So dia akan bawa saya semula kepada data yang mana saya boleh ubah. Okey, yang mana saya boleh ubah. Okey, jadi itu adalah merupakan contoh penggunaan Power BI Power Query Editor lah, iaitu untuk kita memanipulasikan data. Okey, contohnya, okey, katakan saya nak padam diskaun. Okey, saya remove. Okey, so dia kata kat sini remove column. Dah padam kan? Okey, saya close and apply. So bila dia masuk balik Power BI desktop, tak ada dah column discount. Dan saya tak boleh undo. Tapi bila saya pergi balik kepada edit query, saya boleh undo balik. Okay, saya just klik yang step yang saya buat tadi, remove column. Okay, so discount tu ada balik. Lepas tu, saya close and apply. So nanti dekat Power BI desktop ada balik discount tadi. Mana dia? Saya tekan refresh tak. Okay, mana refresh? Okay, ada balik tadi. Yang mana tadi? Sepatutnya ada. Okay, discount lepas order priority. Tak ada pula. Mungkin dekat tepi ni kot. Discount tu muncul balik kat sini. Sebab saya undone. Okay, tapi saya tak boleh undone dekat sini. Saya kena undone bila saya edit query. Jadi itulah kelebihan guna Power BI desktop yang mana Power BI online tak ada. Okay, tapi macam saya katalah untuk yang advance lah. Okay, seterusnya saya juga akan tunjukkan macam mana kita boleh mengubah katakan dekat sini okay, katakan saya hendak pilih visualisasi yang tertentu saja untuk saya tunjukkan dalam rajah. Okay, apa yang saya lakukan ialah, okay, so saya scroll, okay, custom segment. Okay, saya nak tunjukkan visualisasi pada small business saja. Okay, so saya klik dekat sini
dan saya klik select all dan small business saja. Okey, dan saya tekan OK. Okey, dan saya close and apply. Okey, so saya balik semula kepada Power BI desktop. Sekarang saya nak buat visualisasi. Okey, so katakan saya nak buat guna yang ni. Okey, macam kita buat online, iaitu country dan juga country dan juga dan dan shipping cost. Okey, so bila saya masukkan tadi segmen tu, segmen customer tu, customer segment. Okey, saya masukkan dia dekat dalam legend. Di mana? Entry cost, sorry. Shipping cost. Okey, so dekat sini sebab saya dah letak dekat query tadi, hanya small business saja dapat ditonjolkan. Jadi macam mana saya nak ubah balik? Okey, so maksudnya saya kena pergi balik dekat query editor tu, edit query, dan saya undone saja filtered row tadi tu. Okey, bila saya undone dan saya close and apply. Okey, dan saya check balik visualisasi saya. Dia ada banyak dah. Okey, corporate, home office, small business. Tadi ada satu warna je kan? Sebab country dia ada satu negara je. Tak apa. Okey, tapi yang penting saya ubah sesuai dekat editor query untuk membolehkan lebih banyak data ditonjolkan. Okey, dan seterusnya juga bila kita gunakan data query tu, kita boleh check sama ada data kita tu adalah data yang uniknya betul atau tidak. Okey, bagaimana caranya? Ialah kita boleh tengok dekat sini ya. Okay, kalau ABC ni maksudnya data text. ABC, data text. Okay, 1.2 tu maksudnya data desimal. Jadi mungkin kita rasa macam unit ni tak sesuai. Contohnya macam tarikh. Okay, tarikh. Kita rasa order date ni tak sesuai, kita boleh ubah jadi yang lain. Okay, jadi kita boleh bermain-main dekat data query dekat situ. Okay, dan seterusnya kita juga boleh gabungkan banyak file untuk jadi satu file yang tertentu. Okay, katakan saya nak kumpulkan 5 file daripada 5 sekolah, nak gabungkan dalam satu Power BI. Macam mana? Okay, caranya ialah mula-mula saya kena buat satu folder. Okay, saya kena buat satu folder yang menggabungkan 5 file yang saya nak gabungkan. Okay, di sini saya tunjukkan contohnya. Okay, ni folder dia. Okay, katakan ni sekolah A, ni sekolah B. Tapi dengan syarat, sekolah A dengan sekolah B tu dia punya format kemasukan data tu kena sama, baru boleh digabungkan. Okay, so ni ada gabungan 1 dan gabungan 2. Okay, jadi saya nak gabungkan 2 file Excel berbeza di dalam satu Power BI. Jadi caranya ialah, apa yang saya perlu buat ialah, okay, saya akan pergi get data. Okay, saya tak akan pilih Excel workbook, tapi saya pilih folder. Okay, saya pilih folder sebab saya dah masukkan dalam satu folder. Katakan 10 sekolah yang saya nak gabung, saya letak dalam satu 10 file sekolah tu dalam satu folder dengan syarat file tu mempunyai format yang sama. Okay, so saya tekan folder, saya klik connect. Okay, dan saya carilah folder mana yang saya nak. Okay, tadi saya gunakan folder combine. Saya tekan OK. So, saya tekan OK. So, secara automatik dia akan bergabung. Okay, bergabung. Okay, so dekat sini dia beritahu
Okay, file mana yang nak combine? Jadi kalau macam cikgu-cikgu ada 5 sekolah, dia akan cakap sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. So saya klik dekat sini, combine and transform data. Okay, combine and transform data. Okay. So dengan cara tu, dia membolehkan data tu digabungkan. Okay, so kalau ada 5 sekolah, okay, saya pilih dekat sini, table 1, tekan OK. Okay, so nanti dia akan dapat di sini. Okay, dia masih berlaku. Okay, so dia dah gabungkan dekat sini. Sekejap ya. Alright. Okay, so mana file dia? Okay, so file ni telah pun bergabung. Ni file dia. Dia dah combine. Okay, so dia akan jadi, kalau kita tengok kat sini, dia ada kombinasi. Okay, kombinasi, ada banyak lah ni, dia belum lagi combine ni. Kita kena scroll, dia ambil masa. Okay, so nanti akhirnya kita akan dapat gabungan file daripada 5 sekolah. So cara macam tu pun boleh, supaya nanti kita boleh gabungkan semua sekolah itu. Okay. Okay, sikit lagi saya nak tunjukkan macam mana kita boleh menggunakan formula untuk mengira dalam Power BI. Okay, so dalam Power BI juga, yang ni untuk mereka yang advance ya, saya tunjuk sikit je. Okay, dia dikenali sebagai okay, dalam Power BI Desktop, dia ada satu ciri namakan sebagai DAX. Okay, DAX. Okay, jadi apakah fungsi DAX? Okay, DAX ni fungsi dia ialah untuk kita melakukan sedikit pengiraan secara automatik supaya nanti rajah tu akan dihasilkan berasaskan pengiraan berkenaan. Okay, so DAX ni adalah bermaksud data analysis expression. Okay, ia adalah merupakan Power BI formula language. Okay, jadi Power BI dia tak akan ubah data sebenar, tapi bila kita guna DAX, dia akan calculate data sebenar supaya dia jadi data lain lah. Contohnya kan, macam kita nak combinekan markah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, kita nak gabungkan. Sebab dalam kita punya file Excel tu, dia hanya beritahu markah bulanan, tapi dia tak jumlahkan. Jadi kita boleh suruh Power BI jumlahkan dia. Okay, jadi macam mana kita nak gunakan DAX? Okay, untuk kita gunakan DAX, okay, kita akan gunakan fungsi yang dikenali sebagai new measure. Okay, new measure. So kita tekan new measure. So kita boleh tulis formula yang kita nak lah. Okay, so dia ada banyak formula lah. Okay, contohnya saya tekan sekarang. Okay, new measure. So kita tulis saja dekat situ. Okay. Okay, new measure. So yang ni macam saya kata lah, ni level advance lah. Orang yang tahu Excel dia tahulah kot. Okay, so dia kena tulis formula-formula dia lah. Okay, tapi kalau tak nak buat pun tak apa. Sebab macam saya kata tadi lah, yang ni untuk yang expert. Tapi saya tunjuk je lah sikit. Contohnya dia nak buat macam order count. Okay, lepas tu dia tulis count. Okay, count A. Okay, dia tulis order. So dia tulis order ID. Okay, dan dia tekan enter. So dekat sini Power BI tu dah calculate dah untuk kita. Jadi kita tak perlu macam, so ikutlah pada formula apa kita nak guna. Siapa yang tahu Excel tu dia boleh tahu nak campur ke, nak tolak ke, dia tulis je, dia akan masuk dalam Power BI. Okay, so fungsi dia ialah menggunakan fungsi new measure untuk write a DAX expression. Apakah itu DAX? DAX adalah data analysis expression dalam Power BI. Okay, kalau kita rasa kita tak mahir guna formula tu,
kita juga boleh gunakan cara quick measure. Okay, dia pun akan bantu kita untuk kira. So kita tekan je quick measure, tapi dia lebih tak fleksibel lah. Okay, so katakan kita pilih file combine. Okay, lepas tu kita select calculation, kita nak apa, mean ke apa, kita nak jumlahkan ke apa, dia terus bagikan kita running total. So kita masukkan je total discount contohnya. Okay, so dia akan, kita tekan OK, dia akan kirakan untuk kita dan dimasukkan dalam Power BI. Okay, jadi itu adalah fungsi di mana kita boleh melakukan formula pengiraan matematik dalam Power BI supaya rajah itu akan dikeluar hasil daripada pengiraan matematik berkenaan. Okay, jadi jam dah menunjukkan 48 minit. Jadi saya tunjukkan yang terakhir, iaitu macam mana kita nak import apa yang kita dah buat dalam Power BI desktop kepada Power BI online. Kenapa? Sebab bila kita masukkan dalam Power BI online, barulah kita boleh hasilkan dashboard dan barulah kita boleh share kepada rakan-rakan kita jika menggunakan Power BI Pro. So caranya ialah kita pergi dekat file, okay, kita pergi dekat publish, okay, kita tekan publish to Power BI, okay, save. Okay, so kita tulis saja PPD Timur Laut 3, tekan save. Okay, so dia akan tanya, okay, kita nak hantar kepada workspace, kita select workspace kita online tu, tekan. Okay, so sekarang dia dah upload ke dalam Power BI online. Okay, okay, success, got it, kita check. Okay, kita pergi dekat desktop, workspace. Okay, kita cari tadi file yang kita dah upload. Okay, mana dia? Ini dia. Okay, so kita berjaya import data tu. Okay, so kita boleh bermain-mainlah dekat online. Okay, so itulah caranya untuk kita menggunakan Power BI. Okay, jadi jam sudah menunjukkan pukul 4:09 minit, saya terlebih 9 minit. Jadi saya rasa itu sahaja. Okay, selamat maju jaya semua dan semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih majlis mengucapkan terima kasih kepada Pengurusan Media Dr. Muhammad Ali Samsudin atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi. Semoga langkah-langkah yang telah diberikan dan aplikasi yang telah diterangkan dapat memahirkan tuan-tuan dan puan-puan bagi fungsi-fungsi tambahan bagi Microsoft Power BI. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan memahami fungsi aplikasi ini yang fokus kepada analisis data yang disediakan oleh Microsoft. Ia bertujuan untuk menyediakan penggambaran interaktif dan keupayaan visualisasi data dengan paparan yang mudah untuk pengguna membuat laporan dan portal mereka sendiri dalam kerangka sekolah ataupun konteks pengurusan pendidikan. Ia adalah sebahagian daripada platform yang dikuasakan oleh Microsoft. Baik, seperti mana yang saya maklumkan seawal sesi tadi, kita akan ada sesi bergambar. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuka paparan kamera untuk kita buat satu sesi penggambaran sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan. Dan yang diharapkan mendapatkan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan ubah mode saya ya, Doktor, kepada together mode. Nampak tak ke together mode? Ya. Saya harap. Okey, kita menunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk dalam dewan. Besar dewan kita ni. Ramai dah, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, para pengetua dan juga guru besar. Saya sanjung tinggi komitmen tuan-tuan dan puan-puan dalam menjadi barisan hadapan untuk PPD Timur Laut dalam menjalankan semua tugasan-tugasan yang begitu, orang kata begitu kritikal sekarang dengan nak buka sekolah dan sebagainya, walaupun tak buka lagi tetapi kita nak kena ada bagi vaksin dan sebagainya, dan yang saya yakin dan percaya. Saya masih menunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, para pengetua dan juga guru besar untuk berada dalam dewan kita ni. Untuk berada dalam dewan kita. InsyaAllah.
Masih ada lagi. Jika ada lagi kalau tak ada nanti kita akan buat 2 sesi. 2 scene ni nanti kita akan buat 2 scene. Satu dewan, satu lagi tempat lain. Tak payah nak pergi mana-mana, duduk je, relax je. Tuan-tuan dan puan-puan boleh relax je. Okey, boleh. Baik Doktor, kita boleh mulakan sekarang ke Doktor? Boleh, saya dah tangkap. Okey. Ada nampak dekat chat tak? Nanti boleh bagi dekat Telegram. Baik. Lepas tu saya tukar scene lain sekejap. Okey, Doktor tukar scene. Okey. Inilah keistimewaan Teams ni. Kita duduk je kat sini. Kita akan tukar scene. Ya, kita ada dekat taman pula. Taman kali ni. Cantik je sini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Steady. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sebentar saya akan sharekan QR code bagi hari ini. Baik. Tuan-tuan boleh nampak ke? Doktor boleh nampak ke? Boleh. QR code saya. Boleh nampak. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi tuan-tuan boleh scan dan juga menggunakan link yang ada untuk mendaftar sebagai kehadiran pada ini untuk direkodkan dalam SPL KPM. Kita ucapkan terima kasih pada Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin. Diharapkan akan ada lagi perkongsian-perkongsian yang terbaik daripada sini dan inovasi yang kita dapat buat daripada aplikasi-aplikasi yang sedia ada dalam ekosistem Microsoft terutamanya yang dapat membantu dalam pengurusan kita pada seharian. Dan insya-Allah saya rasa buat masa ini saya rasa semua sudah saya anggapkan sebagai untuk sedang mengimbas. Kiranya ada masalah ke untuk imbasan kod tuan-tuan dan puan-puan? Tiada, okey, boleh. Boleh tuan-tuan. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya akan tamatkan sesi. Saya ucapkan terima kasih dan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, para pengetua dan juga guru besar kerana memberikan komitmen pada petang ini, dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dalam perlindungan Tuhan dan kita berdisiplin dalam mengamalkan SOP dan jaga diri, dan semoga tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat sejahtera dan juga sekolah tuan-tuan dan puan-puan berada dalam pengurusan yang terbaik untuk menghadapi apa sahaja keputusan-keputusan kritikal yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum.